Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada petang ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kolam Kuala Ibad, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi dengan izin Allah kita berada di dalam majlis ilmu pada petang ini di Kampung Kolam Kuala Ibad. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini diberkati dan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, yang memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, insya-Allah sebagai modal kemenangan pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi slot kita pada petang ini soal jawab agama, ataupun tazkirah iftar. Soalan yang ada depan saya ni ada lebih kurang 50 atau 40 soalan, Jadi masa kita ada 1 jam lagi, lepas daripada selesai ni kita terus berbuka dulu ke semayang dulu? Buka dulu, kurma dengan air, Jadi tak payah bimbang, boleh berbuka selalu. Kita berhenti seminit sebelum berbuka. Berapa buka? Sini Kuala Ibad? Pukul 7? 7 suku? Betul? 7.15? Oh, lewat sini. Bandar 7.2 minit saja. 7.15 insya-Allah, kita berhenti 7.14. Kemudian solat maghrib berjemaah bersama-sama deh. Lepas solat tu benda pula makan kurma juga. Nasi ingat kurma juga gomo orang. Aku kan. Baik, kita terus kepada persoalan. Siapa yang rasa nak bertanya lagi boleh tulis soalan. Tapi tanyalah soalan yang orang lain boleh tupang. Bukan soalan untuk individu kita sendiri saja, tak? Siapa yang tak sedang masuk sekolah, dia tak pandai nak nulis, dia boleh bertanya lisan. Tak ada masalah, Baik, soalan yang pertama, dalam solat sunat, boleh ke dalam solat sunat kita buat 2 niat? Contoh qabliyah zuhur, niat sekali dengan solat hajat. Ada pandangan kata boleh ke? Yang kedua, boleh tak kita tawaf naik skuter jika kita kurang sihat? Nampak? 2 persoalan awal petang ini. Yang pertamanya, kita nak semayang sunat, nak gomor 2 sekali semayang sunat dengan sekali buat. Contohnya dia kata solat ba'diyah zuhur, lepas zuhur ada sunat zuhur, dia nak dibuat sekali dengan solat hajat. Allah, aku semayang sunat ba'diyah zuhur dan solat sunat hajat, solat hajat kerana Allah Ta'ala. Dalam masalah ini ulama-ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama iaitu tak boleh, kena asing-asingkan, kena asing-asingkan. Pendapat yang kedua, sebahagian fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Begitu juga sebahagian daripada fuqaha dalam mazhab Hanbali mengatakan boleh. Yang mana afdal? Yang afdalnya ialah kita asing-asingkan, kerana ma aksaru fi'la aksaru sawaba, lebih banyak kita berbuat, lebih banyak kelebihan atau pahala yang kita dapat. Bermakna kalau kita buat 2 kali semayang, bermakna 2 perbuatan kita melakukan rakaat sujud, lebih banyak pahala kita sujud pada Allah. Walau bagaimanapun jika ada orang lakukan sekali arung, Allah, aku semayang sunat ba'diyah zuhur dan sunat hajat kerana Allah Ta'ala, ada fuqaha yang ini ahli fiqh yang mengatakan boleh. Macam solat solat tahiyat masjid. Dia masuk dalam masjid, dia tidak duduk lagi, sedangkan orang dekat dah nak azan, nak mula khutbah, dia pun niat solat qabliyah Jumaat ataupun sunat sebelum Jumaat. Kata sebagian ulama, dia akan dapat solat sunat sebelum Jumaat sebagaimana qabliyah zuhur, dan dia juga akan dapat
pahala solat tahiyat masjid. Kerana solat itu dia lakukan selepas dia masuk dalam masjid sebelum duduk. Maka jadilah semayang qabliyah zuhur dia tadi sebagai tahiyatul lil masjid, sebagai penghormatan bagi masjid. Kalau kita nak keluar pada khilaf lebih baik. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kalau kita keluar dari khilaf pandangan yang berbeza ini, kita buat asing-asing. Mustahabun dia anggap lebih elok. Bolehkah kita umrah tawaf umrah naik pakai skuter jika badan masih lagi sihat? Baik, dia kata naik skuter, boleh tak tawaf naik skuter? Jawabnya boleh. Jawab boleh. Naik ke skuter. Zaman dulu naik apa orang tawaf? Naik naik unta. Naik unta. Tapi dah moden tu tak ada, jadi sku. Unta jadi skuter. Yang afdal ialah tawaf dengan berjalan kaki. Sebaik-baiknya kalau kita tidak ada masalah kesihatan, kita buat yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan salafus saleh, tawaf dengan berjalan kaki. Itu yang terbaik. Sama macam kita ambil wuduk. Kita guna orang gaji ambil wuduk. Kita bayar cari orang Bangladesh orang, upah dia 1,000 sebulan. Bagi yang ambil wuduk. Maknanya time subuh, kita pergi duduk je, dia mari cuar sapu belaka. Hukumnya sah. Tetapi ikutlah cara Nabi SAW dan para sahabat. Selagi mereka tidak sakit, mereka buat sendiri. Jadi kalau kita sakit, naik unta. Kalau kita sakit, kita naik kenderaan. Kalau tidak ada sakit, yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi menunjukkan contoh yang terbaik bagi kamu, termasuk dalam bab ibadah. Maka Nabi tawaf berjalan kaki. Soalan seterusnya, apakah hukum makan obat yang diletakkan di bawah lidah di bulan puasa? Batal atau tidak puasa jika air liur bercampur obat dan kita telan? Baik. Masalah puasa, dia terpaksa letak obat di bawah lidah. Batal atau tidak? Jawabnya kena tahu dulu. Apakah yang membatalkan puasa? 3 perkara utama: makan, minum, jima'. Apa makna makan dan minum? Melepaskan suatu ain, suatu juzuk lebih daripada halkum. Halkum makna ni butir kum. Bermakna kalau duduk dalam mulut tidak batal. Kita telang, lepaskan daripada halkum kita, lepas pada kerongkong, maka tu dipanggil makan. Batal. Jadi kalau letak dalam mulut, obat letak sama ada dalam mulut tu atas lidah atau bawah lidah atau atas gigi atau celah gigi, itu bukan makan. Bila bukan makan, tidak batal puasa. Itu satu. Sebab tu Nabi SAW kata asbiril wudu'. Ambil wuduk dengan sempurna. Nabi pesan kepada kita. Nampak? Wabalir fil istinsya'. Dan bersungguh-sungguhlah kamu isap air ke hidung. Nampak? Kalau nak ambil wuduk, asbir. Maksudnya ambil comel. Ambil biar puas hati, biar molek. Kemudian Nabi pesan lagi, wabalir fil istinsya'. Hendaklah kamu bernebang. Bersungguh tu, balik tu nebang sikit. Sungguh sikit. Masuk air masuk ke hidung. Maksudnya masuk seng tu kuat-kuat, masuk air tu kuat-kuat. Ada satu riwayat mat madah pun gitu juga. Qama biar lebih. Biar nebang kok biar sungguh. Qama. Bersungguh qama, bersungguh masukkan air ke hidung. Illa an takuna shaima. Melainkan jika bahawa kamu itu sedang puasa. Dia ada illa situ. Tadi Nabi kata hendaklah kamu nebang sikit, masukkan air kuat-kuat sikit dalam mulut, dalam hidung kalau ambil wuduk. Melainkan jika kamu puasa. Apa maksudnya? Kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, kalau kamu puasa, maka jangan nebang.
Sebab Nabi kata tadi tak, baligh nebeng bersungguh illa mustasna minhu-nya dikeluarkan daripada nebeng. Tak boleh nebeng dah. Pasal apa? Kamu berpuasa. Maksudnya ketika berpuasa kita masukkan air dalam mulut, berkoma, jangan kuat-kuat. Itu maksudnya. Maksudnya kalau kamu sedang puasa, masa berwuduk, masuk air dalam hidung, sama saja, tapi jangan nebeng. Takut apa? Takut terlepas ke dalam rongga yang batin. Faham lagi? Menunjukkan di sini orang yang sedang berpuasa, dia masuk air dalam mulut dia, batal atau tidak? Tak batal. Faham? Sebab Nabi kata hendaklah kamu nebeng. Nah, ketika berkoma dan air ke hidung, melainkan kalau kamu berpuasa. Apa melainkan itu? Kalau kamu berpuasa, bukan makna jangan masuk air dalam mulut, tapi jangan nebeng. Maknanya masuk air dalam mulut tidak batal puasa. Yang batal al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Apa makna makan dan minum? Ambil satu jenis makanan, sama ada yang bukan dimakan, paku ke, wahuli ke, boh biar lepas daripada kerongkong. Itu panggil makan. Jadi obat bubuh bawah lidah batal tak? Tak batal. Baca gagahnya gigi batal tak? Bersugi batal tak? Sugi masuk dalam mulut ke mulut waktu beg luar? Faham lagi? Ganyah gigi, beruh gigi tu Colgate. Colgate tu lah, oboh tu, beruh tu, faham? Beruh tu masuk dalam ke mulut waktu beg luar? Beruh masuk dalam mulut. Siapa ada dalam halkum? Tu basuh botol budak ucap. Faham? Baru dalam halkum. Kalau beruh gigi dalam mulut, tak batal. Faham lagi? Ganyah gigi tak batal. Mak tok tua lagilah tak batal, gigi dia duduk di tangan. Faham lagi? Gigi pelesu. Tetapi jika obat itu cair, letak bawah lidah tak batal. Obat itu cair, bila cair batal tak? Tak batal juga. Contoh dia sakit jantung, lemah jantung, penyakit kronik, ada obat yang kuat memang dia letak bawah lidah. Jadi air kalau dia cair pun tidak batal. Yang batal ialah bila dia cair, dia masuk dalam mulut lebih pada kerongkong. Jadi kita telang, batal. Kalau bos mata-mata bawah lidah dan dia cair, kemudian kita kehek, tidak telang, tidak batal. Yang ketiga, kalau dia campur dengan air liur. Bukan dia saja. Pahit tu ada sikit-sikit saja, banyaknya air liur. Jika kita mudah, kita kena ludah. Nampak? Kalau kita payah nak ludah, kerana sikit sangat, tertelang, maaf. Kerana sedikit. Al-qalil kal-adami. Sedikit itu seperti tidak wujud langsung. Faham lagi? Apa tujuan masuk? Kerana sakit. Maka dia maaf. Saja-saja main bola mulut, tertelang, batal. Walaupun tertelang. Kenapa? Kerana apa buh ayam orang lain, ayam orang bola mulut. Saja-saja gurau tertelang batal. Tetapi kalau bukan kita buh dalam mulut, hak nyahu tadi, nasi lekat celah gigi. Dan kita tak sedar, tengah-tengah cakap telang, baru dikata dimaafkan. Jadi dia sakit ke tak? Sakit kena ubuh air obat bawah lidah, maka jangan telang. Kalau telang batal walaupun sakit. Solat sunat tarawih sendiri kat rumah, boleh tak kalau tak baca wirid zikir? Lepas siap solat 2 rakaat. Bila siap rakaat keempat, hanya baca doa dan sambung solat. Baik. Faham soalan, faham jawapan. Dia kata dia sembahyang tarawih di rumah. 2 rakaat. Tarawih. Bila habis 2 rakaat, dia buat benda salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tidak berzikir. Faham tak? Dia terus bangun, Allahu Akbar, sambung rakaat ketiga dan keempat. Habis rakaat keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak berzikir juga. Bangun rakaat kelima, Allahu Akbar. Apakah hukum solat tarawih lepas salam tidak berzikir? Faham lagi? Kita nak tahu hukumnya, kena tahu hukum berzikir itu dulu.
Apakah hukum berzikir selepas salam solat tarawih? Wajib tak? Tidak wajib berzikir. Nabi sebut secara umum. Faham? Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis paling sahih. Barang siapa mendirikan qiyam Ramadan, solat tarawih kerana iman kepada Allah, mengharapkan redha Allah, ganjaran Allah, Allah ampun segala dosa yang telah lalu. Tak khabar baca surah apa, tak khabar baca panjang, baca pendek, tak ada khabar kena wirid macam-macam mana. Faham lagi? Maka kerana itulah ulama-ulama menjelaskan, tidak ada suatu pun ketetapan mesti berzikir atau beristighfar atau berselawat antara rakaat-rakaat tarawih. Maksudnya, kalau kamu diam saja pun sudah sah solat itu. Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam ramai-ramai dengar nyanda di masjid 2 minit, bangun Allahu Akbar. Kalau ada masjid buat lagu tu, sah dah, tak ada masalah. Tiba-tiba kita di Koliban ni ada tak zikir? Ada? Tahu mana? Mari sini. Dia kata apa? Zikir? Ada sebut subuhun kudusun, ada Rabbul Mala kata roh gitu, ada. Kalau ada nak tahu hukum ni, saya tulis baru semalam. Pergi ke Facebook, gambar saya pegang senapang tu, hukum berzikir. Ada lebih macam-macam pandangan fuqaha di situ. Maknanya secara kesimpulan, khulasahnya, nak lakukanlah solat tarawih dan tidak ada pun ditetapkan mesti berzikir. Tetapi siapa yang nak berzikir, maka dia sudah melakukan perkara yang baik, kerana uzkurullah, Allah sebut secara umum, nak dengan hukum yang luas. Bila luas maksudnya umum, tidak kait dengan waktu, tidak kait dengan masa. Bila perintah suruh berzikir, tidak khabar di mana, maka boleh pagi, boleh petang, boleh tengah hari, boleh tengah malam. Kemudian tak kait dengan tempat, boleh sejik, boleh di pejabat, boleh di kilang, boleh atas muka ke laut. Kemudian tidak kait pula dengan amal-amal tertentu, maka boleh sebelum semayang, boleh lepas semayang. Faham? Lebih banyak kita sebut, lebih banyak pahala orang yang berzikir. Kata Dr. Ali Jumaah, Mufti Mesir, bahawasanya orang itu termasuk orang-orang ahli zikir dah. Jadi siapa yang berzikir di celah-celah rakaat tarawih, mereka termasuk golongan az-zakirun, orang-orang yang berzikir. Walaupun tidak ada perintah dari sunnah menetapkan mesti menyebut sekian-sekian, siapa yang berzikir, maka dia masuk kalangan orang yang berzikir, sekalipun dia berzikir itu ketika solat tarawih. Dan bila dia masuk golongan orang yang berzikir, dia layak mendapat semua habuan yang dijanjikan dalam hadis-hadis bagi orang yang berzikir. Dan ulama-ulama berkata, jika ada orang yang melakukan solat tarawih, dia hanya rehat, tidak ada zikir, dia telah melakukan perkara yang betul juga. Faham lagi? Dan bandingnya yang berehat dengan yang berzikir lebih baik. Faham lagi? Dah nu zikir semayang saja tak berzikir, semayang tu zikir dah. Faham lagi? Semayang tu kan zikir, mulakan dengan zikir Allahu Akbar, itu zikrullah. Kemudian ikan doa iftitah kan zikir. Faham lagi? Cuma yang ini bila dia semayang zikir, lepas semayang zikir lagi, dia lebih baik. Faham tak? Jadi tak ada masalah. Ada setengah tempat dia tidak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam pun paling an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam yaqulu. Dia pun baca hadis tazkirah. Faham? Hukumnya harus juga. Mana? Perintah yang umum. Allah sebut ke mana? Wa zakir. Berilah tazkirah. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana tazkirah beri guna pada orang beriman. Betul tak? Allah sebut dalam ayat ini umum. Ada tak sebut sebelum tarawih, lepas tarawih, tengah laut, di darat? Tak ada. Di mana-mana kau anda mau beri tazkirah. Jadi mereka memilih tazkirah selepas solat tarawih, maka dia adalah tempat yang sangat elok. Betul tak? Sabarlah. Ini semua bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ialah orang yang melarang orang lain
berzikir ketika solat tarawih. Itulah ahli bid'ah. Nah, soalan seterusnya. Sekiranya barang yang saya baiki tuan dia tak ambil lebih dari 3 bulan, saya jual harga modal, saya jual nilai semasa. Banyak kali dah kau tak dapat, nombor telefon pun tak tinggal. Baik, dia baiki barang orang, contohnya seluar. Faham? Kawan tu beli seluar sekedar seluar jeans lah, jeans aprik pakai, seluar libah. Berapa selar dia ni? Hok baru berapa cik mak? Seluar libah berapa? 100 lebih. Ya ke dah? Mu tahu ni 100 lebih. Dulu tahun 80-an lah. 80-an zaman budak-budak dulu. Libah masuk di Terengganu tak? Libah. Kita bayar 50 dulu. 57 ringgit. 57 ringgit itu seluar libah itu made in USA. Mari direct dari USA. Lepas ni kita pergi, saya baru ni kawan pergi kat Las Vegas, beli selar USA 3,500. Faham lagi? Kita beli 250 tu kedai tu bukan USA. Faham lagi? Tu Vietnam. Biarlah. Dia beli seluar libas selar 300 nak buat raya. Faham? Pasal tahun ni dia puasa cukup. Dia beli seluar libas selar. Tapi dia tengok labuh pula dah. Faham? Bila labuh dia buat pergi ke tukang jahit, nak suruh kerat kaki. Okey? Siapa di tukang jahit gaduh-gaduh kali dah takut nak buat raya. Dak mari ambil setarang seluar. Faham tak lagi cerita tu? Jadi 3 bulan dah tukang jahit ni panasan. Dia pun lego juga, buat dalam Facebook lelong-lelong. Faham? Harga modal lah. Harga asas seluar tu 250 juga. Apakah hukumnya? Hukumnya tak boleh buat gitu. Bukan seluar tukang jahit, tak ramok mu nak jual luar orang. Jadi ikut sukamu. Orang duk ngaji suka sembang, apa lengah dah bik, apa belok sekok-sekok, mu ikut patuah diri. Tak payah dengar dah main pagi petang, patuah diri. Sedap ramok. Faham? Dia ngaji dulu. Ulama kiaskan dengan barang temuan. Iaitu 1 tahun. Yang Nabi kata kalau kamu dapat satu barang yang kamu tak dapat tahu siapa tuan dia, Nabi kata arif wa haula, hendaklah kamu iklankan 1 tahun. Bukan 3 bulan boleh. Faham lagi? 1 tahun. Bila 1 tahun tidak datang juga tuan dia, tak dapat berita, baru boleh kita milik. Faham lagi? Boleh tasarruf. Sebab tu ambil nombor telefon ni, kan orang ada telefon ni. Bukan tahun 80-an dulu, telefon duduk di rumah. Ni tok 2 telefon. Faham lagi? Samsung iPhone tok. Canggih lah ni, cucu 3 otak. Canggih lah ni. Jadi ingatlah barang-barang sama ada kita tukang jahit, kita pomeng motosikal dan sebagainya, jangan suka-suka hati nak jual barang orang. Faham? Dia kena iklankan dulu, nak suruh datang ambil setelah setahun. Dulu iklannya dalam kitab-kitab fiqh selepas solat Jumaat diumumkan oleh AJK masjid, barang siapa yang ada memotong seluar libas tapi belum ambil, sila ambil di kedai nombor 8 Stesen Bah Kuala Terengganu. Tu iklan dia maksudnya. Faham? Setelah setahun baru boleh kita tasarruf, boleh sedekah, boleh jual, boleh milik, tapi kena tanda kuantiti dia selah kebahan seluar orang setelah setahun. Kenapa? Setelah setahun, walaupun kita milik, kalau tuan ni mari mula, kena beri balik. Kalau tuan tak mari, kita pakai sampai kiamat. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dalam kampung saya ada orang Melayu bela anjing. Dia buat anjing itu main-main. Satu keluarga macam kucing. Apakah hukum saya bagi orang yang satu kampung? Dianya. Terima kasih. Baik. Soalan seterusnya, orang Melayu bela anjing. Dan bela anjing itu dia main macam kucing. Baik. Yang pertama kita nak tahu hukum bela anjing dulu. Yang kedua, nombor 2, buat macam kucing. Faham lagi? Buat macam kucing itu nombor 2. Tunggu dulu. Yang pertama, hukum orang Islam bela anjing.
Hukum orang Islam bela anjing boleh, harus. Faham lagi? Dia harus. Kita harang selalu. Betul tak? Mentaliti kita ni anjing harang. Batu jumpa petang. Becuk pada anjing. Faham? Anjing kata kita lalu je, datang tak sekarang. Faham lagi? Siapa suruh baling anjing? Siapa suruh? Mana ada ajar Nabi suruh baling anjing? Betul tak? Dengar baik-baik, hukum orang Islam bela anjing boleh. Kat mana boleh? Boleh itu ialah yang Nabi benarkan saja. Yang pertama, sebab apa dia boleh bela anjing? Nabi kata kerana dia untuk menjaga kebun. Yang kedua, menjaga tanaman. Yang ketiga, anjing buruan. Itu tiga tu basic dulu. Okeyah sosok masuk Faham lagi? Jaga tanaman. Contoh jaga tanaman, dia orang Koriba kampung Kolang, tapi dia ada beli tanah deriang di Bukit Kur. Buat contoh. Dalam Seka. Jadi kalau daripada Koriba malam-malam musim buah nak pergi bulang tengok rohok juga. Betul tak? Malam-malam tak? Jadi dia letak anjing. Anjing itulah yang jaga kebun durian. Itu daripada pencuri. Faham tak lagi? Maka hukumnya harus. Tu Nabi kata boleh. Nak buat lagi? Boleh. Bapa bela anjing buat mak? Kan haram bela anjing. Sabar dulu, kita bukan bela bola rumah. Bubuh Bukit Kur di kebun durian kita. Sebab anjing dia tak faham durian. Mula-mula tak ada jaga. Budak-budak pagi-pagi tengok sepah kulit durian. Memang budak-budak kampung faham madang. Betul tak? Dia pun gaji jaga 800 bulan. Jaga pula pagi-pagi kalau cakap dengan dia ngomak bau durian apa mau jaga. Jaga bau juga durian dah. Jaga makan durian kau. Maka dia ubuh anjing, anjing tak makan durian. Tak kira Doberman ke apa benda dia. Anjing kalau jenis kalau sekolah, dia ada satu sekolah Johor tu. Anjing situ kalau tubik situ 4,000 5,000 seekor. Anjing tu kalau ibuh di kebun durian orang tak asuk Hidup jorang, hidup gitu kat kepala pagar duduk gitu. Faham lagi? Tu 5,000 seekor hitam, muka udung. Orang lagi kat pagar, berketing tubik. Siap bakar paper balik. Faham lagi? Bukan anjing kedai Cina, kedai Tayar tu, cek kan ada tu dogok tu. Faham lagi? Anak 2,500 so ni baru beranak. Anjing itu. Jadi dia dibenarkan dalam hadis-hadis sahih. Okey. Yang kedua, menjaga haiwan. Haiwan ni maksudnya kalau bela biri, bela kambing, dia akan pagi, anjing 2 ekor akan iring buat pergi ke padang ragu. Kalau kita tak tengok, kita orang putih rencana kadang berada di Scotland, di England, di perang ni apa benda ni di Ukraine ada. Keluar pagi, lembu 400 ekor, anjing 2 ekor iring. Sekarang anjing tu salah pula kau nak tengah petang balik. Rasa anjing orang putih tu lembu tak anda. Macam lembu Melayu pandai. Tak payah pakai anjing. Tengok. Khubah tak? Khubah tengok khubah Padang banyak-banyak. Kampung Padang. Kampung Padang khubah petang-petang. Kau apa dia balik? 6.30. 6 suku tak balik tu. Kita baca dah tengok 6.30. Di Kubang Bujuk 6 suku. Kita kaji dah. Yang aku lebang. Kubang Bujuk 6 suku. 6 suku kau mari. Masuklah kandang. Tak ada anjing tak ada apa. Nampak? Kalau Kubang orang putih bodoh. Garik dah alik lagi bahan dia gimana. Jadi dia guna anjing. Anjing ni akan iring masuk. Ini harus. Jadi siapa yang bela anjing bukan buat bodoh mah untuk lembu, tapi kambing biarlah 400 ekor siapa pakai anjing. Kambing seekor, anjing 8 ekor. Dah siapa? Faham? Faham lagi? Itu panggil anjing haiwan ternakan. Faham? Kemudian anjing mana? Anjing berburu. Dalam Quran ada cerita kan, anjing berburu yang kita lepaskan, dia tangkap binatang buruan, mati kita boleh makan. Al-mu'allamah. Al-mu'allamah itu maksudnya anjing yang dilatih. Faham? Kita boleh berburu dengan dia. Masuk hutang berburu. Kalau di Scotland, di Ireland kita boleh nampak. Rajin type dalam YouTube, nampak.
Nampak? Apa benda berburu menggunakan anjing, taib Melayu pun dapat keluar. Anjing itu akan pergi bersama pemburu. Tapi anjing itu untuk salak saja. Dalam Islam anjing itu akan pergi gigit dia. Dilatih, ditaklim, diajar, dia gigit. Tapi setelah kita suruh, contoh kita pergi anjing itu duduk sebelah kita, anjing terlatih. Kalau anjing tidak terlatih, nitah kacir napuh je kita lalu. Anjing terlatih yang disebut dalam Quran ini, dia duduk kaki kita. Walaupun nitah depan muka, joget depan tu kacir, dia tak pergi. Faham? Joget tak ting. Anjing tu tengok kacir, tengok kita. Boh, nampak lagi boh. Dia gitu taat. Tu anjing mu'allamah. Ini anjing kalau dia kekah, kita boleh makan. Mapuh dia kekah, itulah sembelihan. Faham lagi? Jadi anjing mu'allamah. Gana Haji, bela anjing. Anjing wak ni, wak buru ni. Jadi Nabi kata barang siapa yang membela anjing, bukan kerana anjing itu untuk jaga kebun, bukan untuk jaga harta benda tanaman dan ternakan, bukan anjing berburu, maka satu hari pahalanya kurang sebesar gunung Uhud. Kita 40 tahun beramal tak boleh lagi besar gunung Uhud. Jadi siapa yang bela anjing suka-suka jenis main dalam rumah sebagai pet, maksudnya saja-saja macam ramai kita tengok dulu dalam Facebook, buah dalam rumah, buah atas sofa, bukan jaga tanaman, bukan jaga kebun, bukan jaga ternakan, bukan anjing mu'allamah, saja-saja style orang putih orang kafir, maka tuang anjing tu sehari hilang pahalanya sebesar bukit Uhud. Gunung Uhud ni panjang lebih kurang 7.5 kilo, tinggi 1000 kaki. Kalau pergi di Madinah ada Gunung Uhud, bawah tu tempat perang Uhud. Faham tak lagi? Tu. Gamak-gamaknya 3 kali bukit besar panjang, 4 kali. Jadi kita beramal, siapa sini yang pahala dia hak dia tahu dah besar Gunung Uhud, cik akak tangan. Akak tangan kalau muka tak malu. Faham lagi? Kita pun tak tahu, tahu tak ada pahala pun di sisi Allah. Betul tak? Jadi kalau siapa yang bela anjing suka-suka buat main lagu tu, sehari hilang pahalanya sebesar gunung Uhud. Ramaknya dengan pahala kita ni tak payah bela sehari je, bela pagi habis licin. Faham lagi? Bayangkan orang yang 10 tahun bela anjing dalam rumah. Faham lagi? Dan bela anjing dalam rumah macam kucing tadi, malaikat tak masuk. Malaikat mana? Malaikat yang mendoakan kebaikan bagi tuan rumah. Kita ada malaikat Allah utuskan bagi tiap-tiap rumah orang beriman, satu malaikat doakan pagi dan petang. Faham lagi? Ini yang Nabi kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun, al hadis. Sesungguhnya malaikat, maksudnya malaikat yang rahmat bagi kita, dia tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada bela anjing di dalam rumah itu. Saya darjah 5. Saya nak tanya, boleh tak saya tak puasa sebab lapar sangat? Terima kasih wahai ustaz. Siapa tanya ni? Angkat tangan. Darjah 5. Jawabnya boleh. Tak usah kata darjah 5. 55 tahun kalau lapar sangat boleh berbuka. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak dengan menjakukan taat ini, dengan suruhmu itu, suruh ini, wajib itu, wajib ini, bukan nak suruhmu susah, nak suruhmu senang. Sebab tu ada ayat famanka naminkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit, maka boleh berbuka qadalah lepas raya. Jadi kalau kita orang gagah sekalipun main akak besi 400 kilo pagi-pagi, petang 400 kilo, jenis akak wik, katang. Tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar. Bila tersangat lapar, boleh berbuka. Faham lagi? Bukan lapar. Kalau lapar tak boleh berbuka. Kalau lapar boleh berbuka, semua orang buka. Sebab berpuasa itu suruh lapar. Faham lagi? Nak suruh rasa lapar supaya kita rasa seperti macam orang susah. Yang boleh bukan lapar, tersangat lapar. Apa dobitnya? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili kata, dia boleh membawa kepada kematian, menurunkan puasa, boleh jadi rebah, pengsan, pitam dan sebagainya. Kata panggil tersangat lapar, maka boleh berbuka. Satu lagi, kalau kamu belum balik
Nah, maka kita latih puasa. Kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa orang Islam, anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun dipaksa-paksa puasa. Allah tak suruh paksa, Allah suruh latih. Latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka. Latih puasa sekali hari, 3 jam, itu maksud latihan. Nah, ni kita duk marah anak-anak baru jam 1, buka 2 hari nak marah ayah, mengamuk. Ayah tengah tanang tak puasa lagi. Faham lagi? Nah, jadi latih anak berpuasa bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya sampai ke mana yang mereka mampu. Pukul 11 tanya adik, lapar tak lagi? Tahan lagi mak. Okey, puasa lagi. Itu maksud latih. Dah kejar sampai anak nerak terus. Tak tikar 3 beradik. Itu silap, bang. Kerana mereka belum balik. Okey. Soalan seterusnya. Kita banyak hutang. Solat subuh. Boleh tak solat qada, solat subuh berimamkan imam, solat tarawih? Baik. Dia banyak hutang qada. Kemudian dia nak solat qada itu ikut imam solat tarawih. Boleh atau tidak? Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Semua jenis semayang boleh. Maknanya semayang fardu, imam semayang fardu, makmum semayang sunat boleh. Imam semayang sunat, makmum semayang fardu boleh. Imam semayang fardu, makmum fardu boleh. Imam semayang sunat, makmum sunat pun boleh. Faham lagi? Semuanya boleh. Yang tak boleh adalah 2 jenis semayang saja. Yang pertama semayang gerhana. Nah, gerhana matahari, gerhana bulan. Tak boleh. Kerana mereka ada 1 rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali rakaat. Kita tak boleh ikut, dia pelik. Yang kedua tak boleh ikut ialah solat jenazah. Itu saja. Imam solat jenazah, kita nak qada lohur belakang, balik awal. Faham lagi? Tapi kalau imam semayang tarawih 2 rakaat, kita qada subuh. Boleh atau tidak? Boleh ha. Imam salam, kita salam. Bang, imam dapat pahala solat tarawih. Kita dapat pahala menunaikan qada subuh. Dan dapat pula kelebihan berjamaah. Okey. Soalan seterusnya. Betul ke di Mekah dan Madinah tidak ada kunut? Baik. Sebelum kita jawab soalan ini, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Kuala melancarkan kutipan sumbangan derma. Siapa yang nak beri sumbangan dari Bank Inc, nombor akaun Bank Muamalat 13010006179719 Masjid Kampung Kolam Kuala Ibai. Tujuan kutipan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini kebajikan dan maslahah masjid kita. Sila gunakan tong-tong masjid yang ada di dalam masjid. Gerakkan tong yang disediakan di sebelah kanan masjid. Tolong ambil. Dah gerak-gerakkan tong. Jangan gerak-gerakkan saja. Tong hijau tu, tolong ambil tong hijau. Ambil tong hijau tu. Buat gerak. Bukan gerak saja main lacur macam kereta itu. Gerak dan letak pitih lah. Lama mu lacur aku lacur. Faham lagi? Sebab Nabi SAW sangat menggandakan sedekah bila datang Ramadan. Ni Ramadan nak habis dah. Kita dah habis nari lagi sedekah. Faham tak? Kalau makan kedarah kat 20 200 riyal dah. Betulkah di Mekah dan Madinah tidak ada kunut? Jawabnya tak betul. Yang betulnya ialah suasana perjalanan solat subuh daripada zaman dulu sampai zaman sekarang adalah mengikut kerajaan yang bermazhab Hambali. Imam Hambali ini dia memberatkan, mentarjihkan akan pendapat tidak sunat baca kunut. Adapun Imam Syafi'i merajihkan pendapat sunat baca kunut subuh. Maka tok guru Imam Syafi'i baca kunut. Fatwanya yang kita amalkan sekarang, betul tak? Murid Imam Syafi'i, Imam Hambali dah memfatwakan tidak wajib, tidak sunat baca kunut. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Hambali muridnya berada di Iraq. Kemudian pernah Imam Syafi'i ziarah ke Iraq.
Daripada Mesir ke Iraq. Sampai di Iraq berjumpa dengan muridnya Imam Hanbali. Imam Hanbali menyerahkan tugas menjadi imam kepada guru dia lah. Takkan nak murid nak jadi tok imam pula, tok guru dia mari. Faham? Jadi Imam Syafi'i bila dia jadi imam di negeri Iraq, yang negeri Iraq itu mengikut pendapat murid dia, bukan ikut pendapat dia. Faham? Yang ikut pendapat Imam Syafi'i umat di Mesir. Ni dia duduk di Iraq, di Baghdad. Faham? Jadi dia semayang ikut pandangan murid dia, iaitu tidak baca kunut. Nampak lagi? Kerana merai. Orang dulu-dulu rendah diri dulu. Kita sombong diri, tinggi diri. Ilmu baru 2% tu, bahasa macam Imam Syafi'i dah lebih kurang. Faham lagi? 4 tahun mengaji syariah, balik tu bahasa tak haji dah ikut mazhab. Nak buat guna. Ni cocok di syaitan. Rendah diri. Jadi sampai sekarang lah baca kunutnya tidak ada dalam solat subuh. Tapi ulama-ulama, sebagian ulama mereka yang semayang masih melakukan membaca doa kunut, mengikut mazhab. Ada pun solat tarawih maka mengikut pandangan jumhur ulama lagi di Mekah, iaitu 20 rakaat. Soalan seterusnya, saya nak pergi Mekah buat haji dan umrah. Suami saya baru mati. Saya pergi tabung haji panggil. Adakah kau ulama kata boleh untuk pergi haji tempoh edah wafat? Selepas kita jimok bini kita tak mandi lagi. Adakah dosa kita untuk berselawat? Ibadat yang wajib berlaku perselisihan di kalangan ulama. Jika dia sudah mulakan perjalanan, dia boleh tunaikan haji. Kalau dia belum lagi memulakan perjalanan, ditangguhkan haji itu ke tahun hadapan kerana berada dalam edah wafat. Okey? Kalau benda sunat tak boleh. Faham? Umpamanya amalan yang sunat. Sebab tu dalam edah wafat, benda wajib dia boleh langgar keluar rumah. Faham lagi? Benda yang sunat tak boleh. Selepas jimak isteri kita tak mandi lagi, adakah dosa kita berselawat? Yang diharamkan atas orang yang berhadas besar hanyalah membaca Quran. La yakrahu syai'an minal Qur'ani. Nampak? Junubun, tidak membaca sesuatu pun daripada Quran itu oleh orang yang junub. Junubun, orang yang janabah. Okey? Baca Quran. Lain pada baca Quran boleh. Maknanya orang yang tak mandi wajib, dia boleh berzikir, boleh tasbih, boleh takdis, boleh tahmid, boleh takbir, boleh selawat, boleh istighfar, boleh berdoa. Yang tak boleh qiraatul Quran. Dari surah Fatihah tak boleh sampai surah An-Nas. 114 surah tak boleh baca. Faham? Selawat boleh. Bapa masa khatib baca khutbah kena pegang tongkat. Memang kena pegang ke? Sebab ada saya tengok khatib yang pegang masa menyampaikan khutbah, ada yang tak pegang. Jawabnya bukan wajib pegang, sunat pegang, mengikut perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Nabi pegang tongkat, sampai giliran zaman sahabat pula, sahabat pegang tongkat baca khutbah. Kita pegang tongkat lah, sunat. Faham lagi? Tapi tongkat tu tak sama lah. Ada tongkat pendek, tongkat panjang, kok pandamu lah. Tongkat tinggi, tongkat petok, tongkat reyok-reyok gitu sikit, asal tongkat. Lembing pun termasuk tongkat, tombak pun boleh, pedang pun boleh, asalkan dia panggil bertadah tangan, bertahan tangan atas suatu yang ditiru daripada perbuatan Nabi SAW. Okey? Masa khatib khutbah, boleh tak kita selawat? Boleh ketika disebut nama Nabi. Katanya khatib, hadirin jemaah sekalian, Rasulullah. Ada tak gitu? Bila dengar Rasulullah itu, kita sunat berkata nampak sallallahu wasallam alaihi atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Faham lagi? Tapi kata ulama fiqh, dengan rendahkan suara, jangan jadi geger kerana tengah khutbah. Faham? Katanya khatib, hadirin jemaah sekalian, pernah suatu hari Nabi kita Muhammad, kita pun dengar Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, sallallahu wasallam alaihi.
perlahan. Faham? Boleh. Memang kena dengar 100% ke khutbah yang disampaikan? Dia tanya dah. Kalau kita pergi jemaah kena dengar belaka ke? Boleh ke dengar separuh, tidur separuh? Dia ni tak berapa minat dengan khutbah dia ni. Jawabnya ya, dengar awal sampai habis. Bukan dengar, pisah supaya dapat dengar. Fastami'ulah. Dalam Quran kata bukan fasma'u. Fasma'u dengarlah. Tak mau dengar sudah. Fastami'u, buat supaya dapat dengar. Itu maksudnya. Mana kalau jauh, hari rapat dekat. Tu. Kalau saya terlelap dalam solat, batal atau tidak? Kalau punggung kita tetap di atas suatu yang tak boleh nak keluar angin, tidak batal. Contohnya dia duduk tayat awal, punggung dia betul-betul atas lipat buku lalinya. Jadi nak ketuk tak boleh. Maka tertidur sekejap dalam solat tidak batal. Dia sama dengan sebelum solat. Kalau di luar solat, punggung kita boleh keluar angin, batal. Punggung tak boleh keluar angin, duduk gini. Faham? Contohnya kita duduk sila gini. Boleh tak keluar angin? Tak boleh ya? Kalau nak ketuk buat kena, akak punggung. Lepas tu kadang-kadang dia buat lolok pinjam peng. Pada hari ketuk. Kita naik atas motosikal, boleh tak punggung kita keluar angin? Tak boleh? Faham? Lepas tu budak-budak motor dia duduk senggang itu. Dia jenis ketuk. Faham? Saya kalau duduk gini tak boleh. Maka kalau semayang lah, dalam semayang itu memang tak boleh keluar angin, maka tak batal. Lah kalau boleh keluar angin, batal. Faham? Tok Imam telajak semayang tarawih jadi 3 rakaat. Macam mana tu Ustaz? Tak ada pelik, ini biasa. Yang tidak ada telajak, yang tak tersalah ialah Allah Ta'ala. Kita makhluk biasalah. Tok Imam baca sedap lagu pun ada gak salah makhraj. Faham lagi? Ada gak salah rakaat. Menunjukkan kita makhluk. Baik. Tok Imam ni gaduh sangat nak semayang witir, ni bahang 3 rakaat lalu dah. Maka hukumnya turun balik, kita tegur subhanallah dan dia turun balik. Turun balik dan sujud sahwi. Okey, sunat sujud sahwi kerana sudah berdiri. Adapun baru bertekan tangan sedikit pergerakan, maka tidak sunat sujud sahwi. Kalau kita sudah separuh berdiri, maka sunat sujud sahwi. Tegurlah subhanallah. Subhanallah itu dibenarkan kerana tasbih itu lirijal, bagi laki-laki. Jangan kata lain pada itu batal. Masya Allah, takut batal semayang. Subhanallah. Faham? Bawa bank ekspres penumpang tertinggal barang pakaian, saya simpan tersebut hingga sebulan-bulan, bertahun-tahun nak ambil. Boleh tak saya guna barang tersebut? Tak boleh. Kalau barangmu orang tinggal dalam tu, kenapa mu simpan kat rumahmu? Kenapa tak pergi pada syarikat? Nampak? Awak bekerja dengan syarikat sebagai driver, orang tinggal barang, laporkan kepada pejabat. Kalau saya tahu gitu, kalau syarikat barang orang tinggal kena lapor kepada pejabat. Mudak lapor, mu budiang lah, mu senyap, lepas tu mu nak pakai. Sedap gamuk. Kena atur, dan para pejabat mereka bertanggungjawab untuk mencari siapakah pemiliknya. Soalan seterusnya. Saya mengandung berpuasa tapi pada tengah hari itu ada keluar cecair coklat agak banyak. Bila saya tanya doktor kata saya boleh puasa lagi tak gugur. Soalan saya, bagaimana dengan status puasa saya? Adakah sah atau terbatal? Dengar baik-baik. Kebiasaannya perempuan yang hamil, yang pregnant, yang mengandung tidak keluar haid. Tetapi jarang-jarang ada berlaku. Faham lagi? Ada juga berlaku jarang-jarang. Jadi kalau keluarlah darah itu menempati haid, iaitu sekurang-kurangnya sehari semalam, maka walaupun ketika mengandung dikira haid. Kemudian adakah dikira nifas? Tidak, kerana kata doktor tadi, selagi dia bukan keguguran, maka tidak dihubungkan dengan nifas. Begitulah dalam fiqh Islam, jika keluar itu menunjukkan gugur, maknanya keluar anak yang tidak menjadi, maka darah yang mula keluar sampai kepada kering ialah darah nifas. Hukum sama dengan perempuan yang beranak pada hukumnya. Jadi kalau kandungan tak ada masalah, cuma ada keluar warna koko saja sedikit, itu bukan haid. Jadi membatalkan wuduk, najis, wajib bersih sebelum solat. Soalan seterusnya, kita semayang tarawih masjid Kristen, makan moreh situ, kita gaung, kita bahang kuih.
surah lain pula. Boleh atau tidak? Kita makan di satu masjid, lepas sembahyang ada makan, kita makan. Lepas makan, kita pergi masjid lain ada makan, kita makan pula. Boleh atau tidak? Tengok keadaan, syarat-syarat. Yang pertama, kita di sini mari jamu. Macam hari ni ada makan. Kita mari dengar, lepas tu ada orang letak makanan. Boleh makan tak kaki? Cuba jawab. Boleh tak? Lepas tu kita balik rumah kita, nak sapa ke guru muda contoh, nak balik guru muda kat gini. Faham? Tengok di Kijing ada orang duk bayar jamu-jamu. Kita berhenti singgah makan, tak pulut lepa. Boleh atau tidak? Kena tengok dulu lah. Pulut lepa tu tanya lu orang makan benda ni. Oh ni orang-orang nazar. Oh nazar. Boleh makan dah? Untuk siapa? Nazar siapa-siapa? Boleh makan. Jangan pergi gomor puak halu. Ada masjid puak, ada masjid puak. Faham tak lagi? Sebab tu kita hak jenis balik mayang jemaah, dia dak balik rumah terus dia gaung. Mana ada kenduri berok singgah. Haram makan. Jangan main-main singgah boleh. Tak, ada 5-6 buah mutu, ngeserebang, kain selepang tak perlu bau. Dia molek sugi dua tang lah kecil. Cari rumah ada makan kenduri. Orang dak jepu, bang. Jadi orang ingat ke dia jepu? Orang pun kata makan, haram makan. Kena khabar. Gini cik, saya sebenarnya tidak dijepu, saja je mari. Atau orang kata Allah, saya tak ada kira sangat tak boleh makan, tak boleh makan. Balik faham lagi? Jangan main-main. Ramai kita budak-budak balik main jemaah, baru buat ibadat, dia buat benda haram dah. Dia makan kenduri, orang tak jepu. Tapi biasa kalau makan-makan di masjid surah malam musim-musim Ramadan ini, mereka tidak khususkan bagi orang yang tertentu. Jadi pulang kepada uruf. Kita tak dapat keputusan adakah kita dibenarkan makan atau dihalang makan. Yarji'u ilal urfi, balik kepada uruf. Urufnya ramai-ramai orang mana pun boleh makan. Soalan seterusnya, atas kubur pokok daun kari tumbuh, kita ambil boleh atau tidak buat masakan? Boleh. Ada orang kata kalau pokok itu tumbuh atas kubur tak boleh makan buah, sebab akar dia kena mayat. Mayat masuk ke akar, masuk dalam buah. Jadi makan buah, makan mayat. Bengong. Nampak tak? Allah jadikan pada pokok-pokok, walaupun pokok kecil sekalipun, ada filter penapis yang cukup hebat. Sebab tu ni sebatang pokok sayur, kita suruh sini air kecing babi. Air kecing babi tak kena pokok. Kalau kena pokok, nak makan sayur wajib basuh. Hak tu kena air kecing, kena pokok. Hak tak kena pokok, faham tak lagi? Hak atas tanah, hak akar dia seduk lagi. Akar dia seduk tak jadi najis dah, kerana ditapis. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Banyak lagi ni. Dia buat laju-laju kan? Okey, baik. Apakah hukum pakai tasbih di tangan leher? Sebab tengok ramai orang pakai. Jika dipakai kerana berhias seperti perhiasan perempuan, hukumnya haram. Kalau kita pakai kerana nak guna, bukan perhiasan, hukumnya tidak haram. Faham lagi? Bapa mungkin sakut tekak sebab kita jatuh mau buka lain. Kayak gini sunat tasbih senang, hukumnya halus. Bapa pergi sakut tekak, lawa sikit macam gapuang, haram. Itu zina, yang zina tu nisa, perhiasan perempuan tak boleh. Kena hati-hati. Soalan seterusnya, betulkah dalam jalan kita nak ambil wuduk? Memang niat nak ambil wuduk lah, tapi hadir dalam hati ketika basuh muka saja kau ambil wuduk. Jawabnya, itu bukan niat. Niat ini qasdu syai', qasad mengerjakan sesuatu. Kalau dalam ibadat, muqtarinam bi fi'li, masa kita buat itu. Jadi kalau kita duduk di rumah, kita berasa nak mayang tarawih di masjid. Kayak gini kena niat lah lagi mayang tarawih. Kena niat lah, itu baru niat. Allah, aku semayang sunat tarawih. Dah tadi dalam hati itu adalah ni cita-cita, bukan niat. Ataupun dipanggil azam bila kemah dah tak mau pergi ke lain dah, memang nak pergi masjid, dipanggil azam. Kalau dah kemah dipanggil taraddud. Kalau lah litas saja khatirun nafsi. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah amalan terbaik mencari Lailatul Qadar? Kalau nak cari Lailatul Qadar, tak usah cari satu malam, cari 30 malam. Dr. Ahmad Syarwasi sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, tahu kitab orang Mesir. Dia kata kalau mu nak Lailatul Qadar, mu beramal setiap malam, solat maghrib, sunat isyak, fardu isyak, solat tarawih dan solat witir.
lazimkan setiap malam kamu akan dapat. Kalau tidak dapat tepat-tepat atas Lailatul Qadar, kamu akan dapat sipi-sipi Lailatul Qadar. Faham lagi? Kita dah malam lain tak mau beramal, nak malam Lailatul Qadar nak beramal. Faham lagi? Malam lain tidur subuh budak mayang. Malam tu kawan dia kata, macam pelik malam ni kawan dia mesej lu WhatsApp. Pokok pun nampak macam nunduk belakang. Kawan tu mandi junub tu. Padahal puasa bodoh. Dia nak tikang Lailatul Qadar. Itu salah. Faham? Buru setiap malam Nabi semayang. Serawih ada di rumah, ada di masjid. Batuk ada kohok. Lepas tu kita telang kohok itu. Guana puasa kita batal atau tidak? Kamu batuk, tubik kohok. Lepas tu telang kohok. Batal tak? Kohok tu duduk di mana? Kohok dalam mulut tak atas. Kohok dalam perut tu biar lekoh. Mari di mana? Pelik kohok telang mula, tu batal. Faham lagi? Atau kohok kita tubik luar dah. Sama macam air liur. Air liur dalam mulut kita telang tak atas. Tapi air liur kita kehek dah. Dari pagi tadi kita berasa nak ludah, kita bola kolek. Nak ludah, kita bola kolek. Bila asar boleh sekolek. Kita telang mula, batal. Batal, dia pisah daripada mulut dah. Faham? Okey? Apa hukum suami kata isteri gila? Betul ke kata-kata macam itu adalah doa? Suami kata isteri dia gila. Apakah hukumnya? Tengoklah apa tujuan. Gila tu banyak jenis. Dua jenis manusia. Pertama gila kotor, kedua gila bersih. Gila mana suamimu maksud? Gila kotor tu macam orang gila tu hok dak siomang. Gila bersih tu macam kita lah, baju comel apa semua. Tapi gila. Gila apa? Gila buat titik, gila ngai, gila memang kita balik rumah. Faham lagi? Tu gila bersih. Kalau gila tu maksudnya aib hina, pokoknya haram. Bukan kata binimu, bini orang pun tak boleh kata. Apa tak lagi pun ni. Apabila kita memberi dia mas kahwin hantaran, tak, bukan semua benda boleh kita buat. Bukan kita boleh maki, boleh carut, tak boleh. Itu tak ada tu, walaupun membayar sejuta mas kahwin. Faham? Duit KWSP baru keluar RM10,000, wajib kena zakat atau tidak? Boleh beri kepada pondok atau tidak? Dia. Siapa nak jawab ni? Awak baju koko. RM10,000 keluar KWSP, kena keluar zakat tak? Kena keluar zakat? Belum tentu jawabnya. Okey? Kena tengok jumlah dalam simpanan. Jika jumlah dalam simpanan itu sampai nisabnya, maka apa yang kita keluar itu baru kena zakat. Jika jumlah simpanan tidak sampai nisab, apa yang kita keluar tidak kena zakat. Nisabnya ialah harga 85 gram emas hari ini. Hari ini berapa satu emas? Satu gram. Hari ini. Katakan hari ini RM280 satu gram. 280 kali 85 berapa? RM23,800. Itu nisabnya. Jadi kalau total dalam simpanan sudah sampai RM23,800 atau lebih, maka mudra 1,000 kena keluar 2.5%, iaitu RM25. Kalau mudra sejuta, RM25,000. Kalau mudra RM10, 25 sen. Faham lagi? Jumlah itu yang zakat ialah 2.5% dari jumlah yang dikeluar, bukan jumlah yang ada di dalam. Jumlah di dalam ini untuk menentukan nisab sampai atau tidak. Faham lagi? Jadi jawapan tu betul dah. Cuma kena faham, tengok total. Bulan puasa ni ada tak syaitan yang tak kena tangkap? Sebab ada juga orang buat jahat. Baik. Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Al-hadis, bila datang bulan Ramadan dibuka pintu syurga. Maksudnya bukan kita nak pergi masuk ramai-ramai bulan ni, kita beramallah. Tak? Syurga duk tunggu kita bila-bila. Dan ditutup pintu neraka, maknanya susahlah buat maksiat. Faham lagi? Dan dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi musuh kita dua. Musuh kita
Yang nak rosakkan kita daripada amal dua je. Pertama syaitan, kedua nafsu. Maka syaitan Allah tolong kurung, mu tolong kurung nafsu mu. Nah, kita yang tak jadi tu Allah tolong kurung syaitan, nafsu kita tak kurung. Lagi jadi ngota juga. Nah, Allah tolong dah sebelah pihak, iaitu tolong ikat syaitan, mu tolong jaga nafsu mu dengan puasa. Nah, dah ada juga yang terlepas. Ada. Kerana pandangan jumhur ulama, syaitan yang diikat ini ialah kepala-kepala jin. Nampak lagi? Ada pun hak kacau royang, hak jin kapung tu ramai tu. Jin hak duduk lah jambang. Jin hak duduk ngosek, duduk biar apa kubur tu dah ada masalah tu. Berderu lagi ada. Macam mana jodoh yang baik? Saya muda lagi, saya tak boleh tengoklah perempuan jadi lagu lain lah ustaz. Itu soalan. Baik. Dia muda lagi, dia tak boleh tengok perempuan. Faham lagi? Jadi kalau tua dah boleh tengok ke mana? Nampak? Kalau tua dah boleh tengok tak? Orang tua dah boleh tengok perempuan? Boleh tak? Dia jawab kali. Boleh? Boleh kalau tua dah. Nah, jawabnya begini. Tua atau muda itu dilarang melihat pada bukan mahram. Faham? Cuma orang muda itu lebih ganas. Orang tua suka juga kerana jenis laki-laki zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Allah jadikan laki-laki berahi ke orang puan. Nah, kalau jenis laki-laki betul lah, anak jantan, dia mesti berahi ke orang puan, muda atau tua. Siapa dalam masjid ni dia tak berahi ke orang puan? Cakap tangan. Sama ada dia mati pucuk atau gay. Jadi kalau jenis laki-laki betul macam dalam Quran, mesti berahi ke orang puan. Cuma bila berahi itu dikawal oleh syarak. Faham lagi? Dengan tasyrik nikah, dengan puasa dan sebagainya. Nah, tu orang tua berahi ke puan. Tapi satu dah gerak dah. Nafsu nak lagi, tubuh dah gerak. Tak tanya 70 tu. Dia kata, puasa ada. Kalau ada orang puang nak, dah puasa tak nikah dah? Enggak, tak nikah dah. Puasa dah. Tu. Dak ni ada janda seorang 37. Minat sangat ke puasa? Anak juga. Padahal lelah dah. Itulah orang laki-laki betul tak? Dia gitu. Sama dengan dunia lah insya-Allah. Jadi 3 hadiah kita akan beri. Kena mata daripada Prima Bele punya butik. Mai. Siapa tadi? Ambil. Ambil lah. Ambil je. Dak padang. Tambah kain batik. Ni. Ambil. Ni. Biarlah. Murah-murah. Nak comel beli diri ya. Yang bayar pula kabur komang lah ambil. Ambil. Bagi ambil. Tak kena cuti. Kalau besar biarkan anak-anak. Jadi kalau tidak banyak sedikit kita dapat manfaat daripada majlis kita pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati kepada pihak yang telah memberi sumbangan kepada masjid. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan menyempurnakan sumbangan ganjaran tuan-tuan dan puan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna shiyamana du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.